Okey. So hari ni kita nak tengok bab 5. Tengok buku kerja dulu. Hari bila semalam saya bagi tugasan buku kerja. Buku surat 67. Saya bagi tugasan buku kerja 67. Soalan 6 sahaja. Kan? So, kamu tengok dulu buku kerja, buku surat 67. Soalan 6. Okey. Okey, boleh nampak tak skrin soalan yang sama? Kalau nampak angkat tangan? Okey. Alright, ni tugasan kamu yang semalam. Soalan minta kita bincang jawapan, kita terus terangkan sekali lagi lah kat kamu. Okey. Soalan minta lukis graf terarah. Okay, yang kamu tahu, saya minta kamu tengok video YouTube kan? Dalam video tu diterangkan apa beza graf terarah dengan graf tidak terarah. Bezanya adalah ada anak panah dengan tak ada. Itu saja. Maksudnya kalau ada arah, dia tunjuklah dari mana ke mana. So kalau ada arah, kalau sebut graf terarah, kena ada anak panah. Dan kena follow dia punya huruf. Okay. Kalau kamu tengok soalan 6 yang contoh ni, example dalam buku kerja kamu tu. Example kan? Dekat kawasan yang kelabu tu. Ini saya print screen. Ni example dalam buku kerja kamu. So, kamu tengok dia bagi V. V adalah bucu. Okay, ulang balik. Kamu lupa. V, bucu. Sekarang bucu kita ada JKLMN. Kalau dia suruh lukis, letak saja di mana-mana ruang. J, K, L, M. J, K, L, M, N. N. Lepas tu label yang kita buat kelas sebelum cuti hari tu lah. Lepas buat titik, J, K, L, M, N label. Lepas tu, disebabkan dia graf terarah, kena ikut E dia. E itu apa? E adalah bahasa Inggerisnya edge atau bahasa Melayunya tepi. Tepi itu adalah sisi. Sisi yang sambung dua titik, dua bucu. Okey. Kalau dekat E tu, macam ni disebut JK kan? So kamu kena sambung J pergi ke K. Anak panah dia jari J. J adalah mula, K adalah akhir. Anak panah. Okey. Kemudian JL. So J sambung dengan L. Guna pembaris kan kamu? Ada anak panah. C mula, akhir dia L. Okey. Kemudian CM. C mula, berakhir di M. Anak panah. Okey. Next, LK. L pergi K. Okey. Kalau L kat bawah naik atas lah. L pergi K. Anak panah. Jangan lupa sebab dia graf terarah. Kemudian LM. L pergi M. Anak panah. Okay, ikut yang E tu betul-betul. Sebab dia adalah graf terarah. Mesti follow dia. Okay. Ini yang contoh tu. So yang soalan kamu kena buat, soalan A. Sekarang kamu semak jawapan kamu. Guna pen merah. Okay, sekarang ni soalan kamu. First kali tengok titik V. V bucu.
bucu. Tengok titik. Yang belum buat, terus buat sekali Buat terus bersama-sama terus sekali. Muka surat 67. Buku kerja. Okay, ni soalan A. 6A. Dia bagi V. V adalah bucu. Bucu tu kita letak sebagai titik. So, PQRST. Kamu letak je lah di mana-mana. Bagi jelas lah. Titik tu bagi jelas. P, Q, R, S, T. Kalau kamu susun macam lain pun boleh. Tak semestinya sama macam saya lah. Okay, asalkan label huruf besar. P, Q, R, S, T. Okay. Saya susun mengikut turutan sebab senang kita nak sambung nanti. Okay. Sekarang nak sambung. Tapi ingat kita mesti follow T. T adalah tepi. Follow yang ni. PQ dulu. P pergi Q. Anak panah. Then PR. P pergi R. Anak panah. QR. Q pergi R. Anak panah. Mesti dari Q lah. Sebab dia sebut Q dulu kan. RS. RS. Anak panah. Dah tadi. ST. ST. Buat cantik-cantik dalam pembaris. Saya ni tak ada pembaris. ST. Anak panah. ST. Maksudnya dari S pergi T. Arah dia. Okay. T tu tak ada sambungan kan. So biar saja. Biar dia situ. Tapi dia mesti ada lah dalam gambar kamu. Mesti ada. Sebab kita punya bucu PQRST. Okay. Ini jawapan saya. Kamu pun mesti macam ni lah. Mesti sambungan itu sama macam ini. Arah anak panah mesti ada. Okay. Kalau kamu buat macam ni. Kamu susun macam lain kan. Kamu susun P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Macam ni pun boleh. Asalkan kita follow lah P, Q, R, S, T. Okay. Tapi ingat follow E betul-betul. P, Q, P, R, Q, R, R, S, S, T. Macam ni pun boleh. Okay. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Asalkan anak panah kamu tu betul. P ada. Okay. Sekarang tengok yang ni senang sikit. Yang ni pula. Yang kedua, soalan 2. Saya tunjuk yang contoh dulu, baru saya bagi tahu jawapan dulu. Ryan, 67 Ryan, buku kerja. Buku kerja 67. Okay. Sekarang yang ni. Yang kedua. Yang ni dia bentuk soalan sama tapi bentuk soalan lain. Okay, dia masih minta kamu lukis benda yang sama, cuma bentuk soalan berbeza. Apa yang beza? Sekarang dia tak bagi V, dia tak bagi E, dia cuma bagi D. Okay, ulang balik. D itu apa? D, degree. Bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayu dia darjah. Apa itu darjah? Darjah adalah jumlah. Darjah adalah bilangan tepi kita darab dengan 2. Okay? Bilangan tepi kita darab dengan 2. 2E lah. E itu adalah tepi. H kan tadi. So, dia adalah jumlah untuk CC. Berapa banyak sambungan kamu, titik-titik kamu punya sambungan tu, kita panggil dia darjah. Okay. Mana nak lukis kalau dia bagi darjah? First kali, tengok soalan yang contoh yang warna kelabu ni contoh. Kita rangkai yang contoh dulu. Dalam soalan dia bagi tahu ada satu gelung pada M.
dan JK ialah berbilang tepi. Dan ni semua-semua ni untuk bagi. Okay, so saya highlight ni untuk guna lukisan, untuk lukis ni lah. So, kita tengok yang ni dulu. Tengok apa, kalau dia bagi macam ni, soalan macam ni nak tengok. First step adalah, kamu tengok dia punya titik. Okay, sekarang titik ni J, K, L, M. Lucu kita, J, K, L, M. Tengok yang tu dulu. So, buatlah. Jawapan dah ada dah dekat buku kamu, tapi saya terangkan mari. So, tengok J, K, L, M dulu. Lepas tu buatlah titik J, K, L, M. Kalau soalan macam ni, first step, tengok huruf. So, huruf dalam ni J, K, L, M. Buat titik itu. Okay. Lepas buat titik itu, baru kita follow yang ni, yang saya highlight ni. Satu gelong pada M. So, satu gelong pada M. M. Ni M kan gelong. Gelong kamu tahu, dia bentuk macam ini. Gelong. Bulat-bulat. Okay. Kemudian follow yang ni pula. JK ialah berbilang tepi. JK. Berbilang tepi. Kalau kamu ikut kelas minggu lepas, berbilang tepi adalah pergi sana, patah balik. Okay. Ni berbilang tepi. Pergi dan patah balik. Dia melengkung lah. Dia tak lurus. Okay. Lepas itu barulah kita sambungkan titik-titik itu. So macam mana nak sambung? Kita tengok di in dekat J ya. J ada in. J, in masuk. So maksudnya ada satu anak panah yang ke arah J. So kita pilih ni ada gelong-gelong ni kan. So pilihlah satu line, satu garisan tu kamu letak dia anak panah masuk. Okay. Kemudian tengok D out, keluar. Dekat J juga. Tapi kita nak buat anak panah keluar. Tapi dia minta berapa? 2. So kita buat satu lagi anak panah keluar. Untuk J ya. Keluar. Sebab dia dah ada garisan, buat anak panah. Sekarang J ada satu anak panah keluar. Tapi soalan minta 2. Jadi, kamu tambah satu lagi garisan dekat J. Tambah garisan, buat anak panah keluar. Okey. Sekarang, kalau kamu hitung, kita ada satu masuk yang ni. Masuk satu, keluar 2. 1, 2. So yang J settle. Okey. Sekarang tengok yang K ya. K sekarang. K saya guna warna purple. Saya nampak. K in. Dekat contoh kamu ada in. K masuk lah. Masuk 2. So sekarang kalau tengok gambar kamu ni. Contoh ni. Lukisan yang saya buat hijau ni. Masuk dekat K ada satu. Ni satu. Ni masuk dekat K. So dia perlu lagi satu. Okay. Perlu lagi satu. So buat garisan. Buat garisan sambung sini. Sambung yang paling dekat dengan dia lah. L kan. Masuk. Buat anak panah. Masuk K. So sekarang K ada 2 masuk. 2 in. Okay. Out berapa? 1. Kalau kamu tengok dekat K, dia dah ada out dah yang ni. Yang ni dah out. 1. So tak perlu buat banyak-banyak lagi. Okay. Lepas tu tengok L. L guna warna orange. Okay, L pula. In. In 1. L. In. Sekarang tengok dekat titik L, tak ada lagi yang masuk. Yang ada cuma keluar. Ini keluar. Yang ni keluar kan. So tak ada yang masuk, kamu sambung saja. Sambung. Bagi ada masuk. Buat anak panah lah bagi masuk. Pilih garisan tu yang dekat dengan dia. Dengan M lah. Okay. Sekarang, kamu tak boleh buat dekat sini. Kamu tak boleh buat kat sini. Macam ni. Macam tu tak boleh. Kenapa dari K pergi L tak boleh? Sebab kalau kamu buat dekat sini, dia jadi berbilang tepi.
Okey. Berbilang tepi, soalan tak minta dekat KL. So jadi salah. So untuk mengelakkan kesalahan tu, kita sambungkan dengan titik lain. L sambung dengan M, buat anak panah masuk. Sebab dekat L belum ada yang masuk. So L dah ada satu lah yang masuk ni. Settle. Dekat out, D out L kan? Dia nak keluar satu. Yang ni lah. Kita keluar ni, anak panah keluar kan? Sudah ada settle. L settle. Sekarang M. M masuk dua. Masuk dua. Kalau kamu tengok, dia dah ada masuk sini dekat gelung ni. Satu masuk. Ada lagi satu yang masuk daripada J. Ni kan warna merah ni masuk. So maksudnya dekat M, in dah ada dua. In dua. Okay. Sekarang out. Out dua juga. Out dua. Kalau kamu tengok garisan orange ni out. Anak panah keluar dari M. Satulah dah ada satu. Ni out. So satu lagi dekat mana? Dekat gelung ni juga. Gelung kan masuk dan keluar kan. Dia round about kan. So, sekarang dekat M tu dia dah ada out juga. Jadi masuk. Sekarang dia patah balik keluar. Tapi dekat gelung kita tak letak anak panah. Okey. Dekat gelung kita tak letak anak panah. Kita cuma letak dia gelung. Tapi dekat gelung tu kamu dah tahu dah dia in dan out. In, out. Okay. So, selesai yang ini. Gambar yang contoh. Tunjuk yang contoh. So, ni contoh. Gambar dah ada. So, saya terangkan balik. Sekarang, B ni yang kamu agak susah faham sikit. Saya bagi tahu step by step untuk buat dia. Step 1. Soalan ni ada kesalahan soalan. Kamu betulkan balik. Ni. M dengan J. Bahasa Melayu dia salah. Mempunyai satu gelung pada M ni tukar jadi R. Dan JK tukar jadi PQ. Soalan salah. Okay. Kakak tu okey tak? Angkat tangan kalau okey. Boleh dengar jelas? Okey, jadi okey. Yang lain? Angkat tangan kalau okey. Kalau tak dengar tu beritahu. Okey ya? Alright. Okey, saya sambung. Okey, so betulkan dulu soalan kamu dalam buku kerja. Soalan sekarang kita berada dekat B. Nombor 6B. Nombor 6B. Okay. Okay, 6B. Sekarang ingat fokus. Fokus kamu apa? Nak lukis. Lukis graf yang terarah. Gambar tu ada arah. Okay. Tetapi sekarang soalan dia bagi bentuk macam ni. Bentuk macam ni. D in, D out. Apa benda lah D in, D out ni? D adalah darjah. Maksudnya ada garisan masuk, ada garisan keluar. Okey, tu kena ingat dulu. Okay. Sekarang nak lukis. Kalau nak lukis, gambar dalam bab ni lah. Graf dia ada titik. So macam mana nak tengok titik kalau soalan bentuk macam ni? So saya bagi tahu tadi, first step tengok pada huruf. Ni ada D in, D out ni kan. So, huruf yang dia ada adalah P, Q, R, S. P, Q, R, S. Itu huruf dia. So maksudnya titik kamu adalah P, titik, Q, buat dalam buku kerja kamu. R, S.
Okay, tu first step. Buat titik dulu. Okay, so mana nak tengok titik, tengok dia tulis sini. Okay, so selesai buat titik. Tengok apa pula, second adalah ayat dalam soalan. Ayat dia apa? Mempunyai satu gelung pada R. Gelung pada R. Gelung, kamu ingat gelung lah? Gelung lah, bulat. Pada R. So kamu buat bulat pada R. Buat sekali, buat together. Okay, next. Dia bagi lagi satu. PQ ialah berbilang tepi. PQ ialah berbilang tepi. Berbilang tepi tu apa? Berbilang tepi maksudnya dia melengkung melengkung. PQ kan? So PQ, QP. Ini namanya berbilang tepi. Okay, buat yang tu. Okay dah. Selesai yang tu. Next, baru kita buat garisan-garisan. Nak sambung. Tapi kena ikut darjah. D dulu. D in, D out. Mesti ikut yang itu. So, kita tengok yang first dulu. D in P. Ada P ya. Ada berapa? Satu. Maksudnya ada satu garisan masuk in. Sekarang kalau kamu tengok dekat P ni, gambar yang kita buat sekarang ni, ada dua garisan kan? Kedua garisan tu ambil satu saja, letak anak panah masuk in. Okay, letak anak panah masuk. Dan saya highlight kuning P ni, selesai. Sekarang kita buat yang ni. D out, ada dua. Dekat siapa? Dekat P. Tengok P dulu Out, keluar. Sekarang tengok gambar balik. Gambar kamu ada garisan dekat P. Satu sudah ada anak panah, ada satu lagi tak ada anak panah. So kamu letak dia sebagai out. Out tu maksudnya daripada P, dia out lah, keluar. Okay, yang tadi masuk, yang ni keluar. Tapi soalan minta out dekat P ni, dua kan? Sekarang kita baru ada satu. Jadi tambah satu lagi. Macam mana nak tambah? Kamu sambungkan garisan P dengan S. Kita sambung dekat jirannya. Sambung dekat jirannya, okey? Sambung dulu garisan. Guna pembaris yang ni. P dengan S. Sekarang out. Anak panah dia keluar daripada P. Okey? Sekarang saya guna warna orange ni. Okey. Kamu tengok dekat P, ni P, dia ada dua keluar. Satu keluar, dua keluar. Yang ni masuk. Okey, in. So, betul lah. Ikut soalan tu. Okey. Okay, next. Next, kita tengok dekat Q. Q in, dia minta dua. In masuk. Sekarang kita buatlah masuk dekat Q. Masuk. Sekarang tengok gambar. Ada satu yang masuk. Saya highlight warna pink ni. Warna pink ni. Satu ni dah masuk dah. Tempat yang sama boleh diambil juga. Dah masuk dah. So kita perlu satu saja lagi untuk masuk. Kamu sambungkan dia dengan jirannya. R kan, jirannya kan. Sambung. Buat anak panah. Masuk. Okay. Sekarang kita ada dua masuk. Satu kat sini. Satu kat sini. Masuk. Masuk dekat Q. Okay. Sekarang tengok out. D out. Nak satu saja. D out satu. So, kalau kamu tengok dekat Q. Dah ada yang out. Mana out dia? Q pergi ke P. Ni out. Tempat yang sama. So tak perlu tambah lagi lah. Dah ada. Okay. So dekat Q ni selesai. Sekarang kita tengok dekat R. D in R. Dia nak dua. R. Dua. Sekarang kamu tengok R. Titik R ada gelung. Bulat ni gelung kan. So, kalau gelung, kamu tahu dah dia masuk, keluar. Dia tempat yang sama.
masuk keluar. Dia macam roundabout. Okay. Masuk R, keluar R. Sekarang kita ada satu in lah. Masuk satu in. Dah masuk R. Tapi tak buat anak panah pada gelung. Okay. Satu in. Macam ni ni gelung. Ni R. So, kita dah ada satu yang masuk. Tapi dalam gambar tak buat anak panah. Okay. Kita dah ada satu yang masuk. Sekarang kita nak satu lagi masuk. Sebab D in dalam soalan dia minta 2. Okay, yang saya highlight hijau ni. D in pada R dia minta 2. Tapi sekarang dekat gelung cuma 1. So gabungkan, sambungkan guna pembaris S dengan R. Sambungkan guna pembaris S dengan R. Buat anak panah masuk. Masuk kepada R. So sekarang masuk R sudah ada 2 lah. Tadi gelung masuk, tambah satu lagi masuk. So ada 2. Okay. D out, kat sini out. Saya highlight hijau. D out dia nak 2 juga. So sekarang kalau kamu tengok gambar ada gelung kan. So satu masuk, satu masuk, satu keluar. Satu masuk, satu keluar. Okay, so dekat R kamu tu ada dah ada satu keluar. Tak gelung. Okay, kemudian garisan ini, ni yang saya warna hijau ni adalah keluar juga. So sekarang R sudah ada 2. Satu dekat gelung, satu garisan ini. Okay. So untuk R siap. Sekarang pergi S. DS in masuk 1. S masuk 1. Sekarang tengok gambar. Tengok gambar kamu. Tengok S. Ada tak anak panah masuk? Daripada P. P pergi S masuk. Ni anak panah dia masuk. Terus selesai lah. Dah ada dah. Tak perlu lukis lagi. Tengok out. DS out 1. Keluar pun 1. Tengok gambar balik. Titik S. Dah ada garisan ini yang keluar. Okay. So out pun dah ada. So tak perlu lukis lagi. Dia tempat yang sama. Okay. So, jawapan kamu yang ni sajalah. Ini jawapan. Okay. Ni jawapan kamu. Gambar ni. PQRS. Anak panah macam ini. Okay. Selesai untuk soalan nombor 6. Okay. So yang kita buat tadi adalah graf terarah. Okay. Dia bagi 2 bentuk soalan. Satu dia bagi V dan E. Satu lagi dia bagi darjah in, darjah out. Okay. Cara jawab lain-lain. Kalau dia bagi V, kamu buat je lah titik-titik dia sambung. Tapi mesti ikut E. Maksudnya kalau E kamu dia bagi E, F, mesti daripada E anak panah ke F. Okay. Kalau dia bagi darjah, D in, D out, kita kena follow darjah. Okay. Kalau dia cakap D in, maksudnya anak panah masuk. Kalau dia bagi D out, maksudnya anak panah keluar. Keluar daripada mana? Titik yang diberi. Okey. Yang ni namanya graf terarah. Ini jawapan kamu ha? Pastikan ada dalam buku kerja. Okay, next. Tengok buku teks. Buku surat 137. Okay, buka buku teks kamu. Buku surat 137. Kamu jumpa tabel ini ya. Apakah beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat? Tadi graf terarah. Arah tu macam ada anak panah.
Sekarang berpemberat, berat. Apa yang berat? So, berpemberat dengan tak berpemberat. Okay. So, sekarang tengok beza dia dulu. Okay, first, jenis graf. Terarah dan tak terarah, maksudnya graf terarah pun ada pemberat, graf tak terarah pun ada yang tidak berpemberat, sama. Okay. Tepi. Tepi diberi nilai, ada nilai. Kalau graf itu berpemberat, ada nilai ya, ada nombor lah nilai. Kalau dia graf tak berpemberat, dia tiada nilai, tak ada nombor. Okey. Contohnya apa? Tengok kotak yang bawah. Contohnya, graf itu adalah jarak di antara dua bandar. Titik bandar P, titik bandar Q. Kamu sambung kan? Sambung. Garisan yang kamu sambung ni adalah nama dia tepi. Okey? Tepi yang kamu sambung ni ada nilai. Maksudnya kalau jarak, ni jarak 37 kilometer. Okey? Kalau dia tidak berpemberat, daripada bandar P ke Q, dia tak ada nombor. Tak ada nombor. Okey? Contoh lain, masa yang diambil untuk satu gerakan. Contohnya dari bandar P ke Q, masa. Maksudnya 1 jam. Dia akan tulis dekat kamu sana 1 jam. Tapi kalau tak berpemberat, dia tak ada nombor. Okey? Apa lagi contoh? Nilai arus suatu listrik elektrik. Contoh nilai arus daripada perintang A sambung ke perintang B, ada nilai arus. Contohnya 2 ohm, 2 volt macam tu. Dia akan tulislah 222. Tapi kalau graf ini yang tak berpemberat ni tidak ada nombor, tak ada. Okey? Contoh-contoh dia lah. Kos pun ada kos. Contohnya daripada titik B pergi ke titik C. Kalau naik bas kena bayar tiket RM7. Maksudnya dalam graf kamu dia akan tulis RM7. Okey? Itu untuk graf berpemberat dengan beza graf tidak berpemberat. Okey. Beza dia ada tulis nombor dengan tidak ada tulis nombor. So, kalau graf tak berpemberat, yang tak ada tulis nombor ni selalunya adalah hierarki jawatan. Okay. Kalau dekat office kan ada pengetua. Atas sekali pengetua, bawah dia fikir 1, fikir 2 kan. Sambungan apa? Rangkaian tu, dia tak ada tulis nombor. Dia cuma garisan saja. Okay. Kat sini pengetua, kat sini fikir 1, fikir 2, fikir 3 kan. Tak ada tulis nombor, just sambungan saja. Okay. Peta alir, peta pokok, peta bui, semua tidak ada nombor. Tak ada nombor tu maksudnya kita panggil dia tak berpemberat. Nama dia tak berpemberat. Kalau ada nombor, kita panggil dia berpemberat. Beratlah, berat. Ada nombor. Okey? Okey, jelas tak? Angkat tangan kalau okey. Kalau tak okey, bagi tahu dekat chat. Okey, Xavier. Okey, yang lain? Angkat tangan kalau okey. Kalau tak okey, bagi tahu dekat chat. Yang lain okey ke? Dengar tak tu? Tu buat kerja lain. Boleh kan? Okey, Vivian. Alright. Okey. Okay, saya sambung lagi. Thank you. Okay, so sekarang ni, ini soalan yang ada gambar, ada graf dan dia ada pemberat. Tengok buku kerja kamu. Muka surat 67 tadi. Ada contoh dekat bawah tu kan. Nombor 7. Muka
Muka surat 67 nombor 7. Okay, ni gambar ni, graf ni kita panggil dia graf berpemberat. Kenapa? Sebab dekat garisan ni semua ada nombor. 300 meter, 450 meter, semua ada nombor. Okey, ada nombor maksudnya ada nilai. Nilai dekat tepi. Okey, tepi tu garisan tu lah. Garisan dia semua ada nilai. Ada 300, 400, semua tu. Okey, namanya graf berpemberat. Okey, soalan dia tentang apa? Tentukan jarak laluan bagi situasi berikut. Tengok gambar. Dia ada laluan. Dari V1 pergi V2. Tengok buku kerja lama. Mungkin ni kecil sangat. Tengok V1, V2. Ada anak panah. V1 pergi V2. V2 pergi ke V3, V4, V5. Ada laluan dia. Okay. So, soalan ni, Rajah menunjukkan laluan dari rumah Awi ke kedai runcit. Nazmi, buku V1 ialah tempat permulaan, iaitu rumah Awi. Saya terangkan yang contoh dulu. V1 kat sini, ni rumah dia. Okey. Tempat terakhir ialah V5, iaitu kedai runcit. Ini V5, kedai runcit. Kedai. Okay. Sekarang dia nak pergi ke kedai. Apa soalan minta? A. Cari laluan sehala yang terpendek daripada V1 ke V5. Maksudnya laluan mana dia pergi ke kedai? Pergi ke kedai membeli apa? Siapa tahu pergi ke kedai membeli apa? Cuba tulis dekat chat. Pergi ke kedai membeli. Sekarang dia nak beli apa? Tak ada bagi tahu nak beli apa. Okay, sekarang kita nak cari terpendek. Macam mana dia nak pergi kedai tu tapi paling shortcut lah. Shortcut. Jawapan dalam contoh dia bagi V1 anak panah, V3 anak panah, V5. Okay, so kita follow V1 pergi V2. Okay, salah. V1 pergi V3, V3 pergi ke V5. Ini adalah terpendek. Shortcut. Okay. Tapi kamu mesti follow anak panah. Maksudnya ada anak panah arah itu baru boleh. Maksudnya ada laluan lah. Okay. So ni yang terpendek sebab apa? Bila kamu tambahkan 450. Ni kan ada pemberat ni 450. Tambah dengan 450 jadi 900. Kenapa tak ambil laluan lain? Sebab mereka jauh. Contohnya yang hijau saya highlight ni. V1 ikut anak panah pergi V2. Lepas tu V2 pergi V4. V4 pergi V5. Yang warna hijau ni. Kalau kamu hitung warna hijau ni 300 tambah 900 tambah 300 dia adalah berapa? 300 tambah 900 tambah 300. Cuba tulis dekat chat. Atau buka mic kamu. 3 tambah 9 tambah 3. Kalkulator ada kan? Tekan kalkulator. 300 tambah 900 tambah 300. Berapa? 1,500. Masya, dekat 1,500. Yang lain? Sama jawapan Masya. $1,500 lah. 1,500 meter. Kan jauh kan? So sebab tu kita tak ambil laluan hijau.
Kita ambil laluan kuning. Sebab apa? Soalan minta yang terpendek. Tapi mesti one way, sederhana. Okay? Cara untuk jawab B pula. Jarak laluan terpanjang. Sekarang dia nak yang terpanjang pula. Kamu nak pilih laluan mana? Okay, kalau kamu tengok contoh yang terpanjang, kamu carilah kalau ikut contoh dia. Jawapan dia adalah V1. Saya highlight yang terpanjang. V1 kat sini, dari rumah dia pergi ke V2. V2 pergi ke V3. V3 pergi ke V4. V4 pergi ke V5. Ni yang terpanjang. Sebab apa bagi yang terpanjang? Soalan minta yang terpanjang dari rumah pergi kedai. Lepas kamu tunjuk laluan, ni tunjuk kan laluan ni. Tambahkan 300, tambah 500, tambah 450, tambah 300. So, yang ni adalah yang terpanjang. Macam tu kan cara untuk jawab soalan graf berpemberat. Okay, sekarang cuba jawab ni. Soalan muka surat 68. Soalan muka surat 68 dalam buku kerja kamu. Cara yang sama. Baca dulu soalan masing-masing. Dia nak pergi mana? Tadi pergi kedai, sekarang dari rumah. Rajah menunjukkan laluan dari rumahan Bali ke rumah Muiz. Rumahan Bali ke rumah Muiz. So, kamu kena tahulah dekat mana rumah Muiz, dekat mana rumahan Bali. So, dia dah state dalam soalan. V1 adalah permulaan, iaitu rumahan Bali. Contenglah buku kerja kamu tu, conteng. V1 lukiskan rumah Han Bali. Han Bali case. So ni V1 kat sini ya. Kemudian V5 ialah rumah Muiz. V5 mana V5? V5 rumah Muiz. Okey. Sekarang nak pergi rumah Han Bali. Nak pergi ke rumah Muiz. Cari laluan sehala terpendek. Cuba jawab dulu. Masing-masing jawab dulu dalam buku. A apa? Cari laluan terpendek. Mesti jawab macam contoh tadi ya. Kamu tunjukkan dari mana. Maksud saya, kamu tulis A daripada V1 pergi anak panah. Tunjuk anak panah. Pergi mana dulu? Lepas tu pergi mana? Lepas tu pergi mana? Yang terpendek. Lepas kamu tulis tu, kamu kena tambahlah. Yang terpendek. Cuba tulis jawapan dulu dalam buku kerja. Terpendek. Okey, Chin. Chin, bagi jawapan kamu. Dia nak yang terpendek pergi rumah Muiz. Kamu nak ikut laluan yang mana? V1 pergi ke V berapa? Cuba Chin bagi jawapan. Tulis dekat chat pun boleh, buka mic pun boleh. Chin, mana Chin? Ada sana? V1 lalu ke mana untuk sampai ke V5. Kita punya akhirlah V5. Sebab apa? Sebab rumah Muiz dekat V5. Chin ada sana Chin. Bagi jawapan Chin.
Kehilang dah ni. Oliver, ada jawapan Oliver? Tulis dekat chat. Oliver pun senyap-senyap je ni. Vivian? Vivian ada jawapan? V1 mau ikut laluan mana? Diam je ni kamu ni. Okey, Xavier ada jawapan Xavier? Kita tulis. V1 kan rumah Hambali. Dia nak pergi rumah Muiz. Kamu nak ikut laluan yang mana? Ini ke, ini ke, ini ke, ini ke. Yang paling pendek, shortcut. Xavier ada jawapan? Tulis dekat chat pun boleh. V1 pergi V5. Dia Vivian bagi jawapan V1 terus ke V5. Maksudnya 400 tambah 550. Okey, pengiraan Vivian betul. Tapi Remak bagi V1, V2, V5. Okey, betul. Okey, Vivian tulis macam Remak buat. V1 anak panah, V2 anak panah, V5. Tulis V2. Sebab apa kita lalu V2 kan? So, V1 ke V2 ke V5. Lepas tu baru kamu tulis 400 tambah 550. Sama dengan berapa? 950 meter. M ah. Okey, macam tu cara jawab. B yang terpanjang, laluan yang terpanjang. Masih lagi nak pergi rumah Muiz tapi yang terpanjang. Sekarang V1 ke cuba buat. Siapa ada jawapan tulis dekat chat. Yang terpanjang V1. Tapi mesti ikut anak panah ha. Dia tak boleh reverse. Anak panah tu mesti pergi. Dia tak boleh patah balik. Ikut anak panah. V1 pergi ke, kalau kamu ikut pergi V2, dia cuma ada satu jalan saja kan, pergi V5. Sebab apa? Anak panah V2 tu tidak boleh pergi V3. Tak boleh pergi V3. So sekarang kita kena ikut V1 pergi V3. V1 pergi V3. Ikut anak panah dia. Sebab apa ikut V3? Sebab dia ada laluan yang lebih panjang. Tak boleh ikut V2. Sebab V2 dia terus sampai V5. Okay, lepas pergi V3 kamu nak follow mana? Pergi V4 ataupun pergi V2? Yang mana lebih panjang? Kalau pergi V2 terus sampai V5. Okay, kalau pergi V2, laluan yang saya highlight ni 1, 2, 3. So
Ataupun sini. Nah kan. 1, 2, 3. Ada 3 saja. Okey, remak bagi V2, V4. Okey. Kalau ikut yang jawapan remak, saya highlight warna pink Tengok gambar saya ni. Okay, ni jawapan remak. V1, V2, V3, V2, V4 tak boleh pergi remak. Sebab apa? Anak panah dia tu tak boleh pergi V4. So, jawapan remak kena betulkan balik V4, kalau dah pergi V2, dia tak boleh pergi V4. Anak panah dia salah. Tak boleh pergi. Tak ada laluan. Dia akan pergi V5 terus. So, tengok jawapan siapa lagi ni? Jawapan Vencia, V1, V3. Saya highlight kan. Warna hijau. V1 pergi V3. Lepas tu Vencia cakap pergi V4. Lepas pergi V4, pergi V2. Lepas pergi V2, pergi ke V5. Okay, yang jawapan Verencia boleh sebab anak panah dia keluar. Anak panah dia boleh. Boleh ikut. Go, 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 go. Dia tak ada patah balik. Okay, mesti follow anak panah dia. Okay. So, adakah yang jawapan Verencia terpanjang atau kamu ada jawapan lain? Cuba kita cek jawapan Verencia, adakah dia terpanjang? So, nak cek dia adalah kamu buat tambahkan. So, kita tambahkan 300 tambah 350 tambah 650 tambah 550. Berapa total dia? Verencia? Cuba tambahkan semua. Guna calculator. 1850 meter. Okey, ada lagi tak jawapan yang terpanjang? Tak ada dah. Okey, yang lain semua akan menghasilkan hasil tambah yang kurang dari 1850. So, jawapan Verencia yang paling tepat lah. Okey, yang ni yang terpanjang, yang ni yang terpendek. Kenapa yang remak tadi tak boleh ambil? Sebab daripada V2, dia tidak ada anak panah ke V4. So, tak boleh ambil laluan itu. Okey? Tengok betul-betul anak panah. Sebab ni graf terarah. Okay, ikut anak panah. Okey, jawapan kamu salin Okey, dah. Next. Soalan dia sangat senang tapi jangan salah tengok anak panah. Okey, salin ni. Mesti ada dalam buku kerja. 300 tambah tu, tambah tu, tambah tu. Okay, next. Buku teks. Buku surat. 139. Yang ni benda baru tapi sangat senang. Tentang apa? Iaitu subgraf dengan pokok. Subgraf dengan pokok. Kamu mesti kenal dan boleh lukis subgraf dengan pokok. Okay, apa itu subgraf? Subgraf adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Maksudnya subgraf ni kamu ambil sikit saja dari graf. Tapi copy. Jangan ubah apa-apa. Okay, Contohnya graf kita tadi ni, kalau kamu tengok graf ni dari rumah Hambali ke rumah Muiz kan. Ini graf, gambar ni graf. So, sekarang saya nak buat subgraf. So, kalau kamu nak buat subgraf daripada graf ini, cara dia adalah copy sahaja sebahagian.
Maksudnya ambil sikit saja. So, subgraf tu kita ambil laluan yang terpendek tadilah. Contohnya V1 pergi V2, anak panah ada nombor 400 meter. Kemudian pergi ke V5, ada anak panah, nombor dia 550 meter. Saya ambil laluan terpendek kan. Laluan terpendek itu yang ni namanya subgraf. Saya copy dan dia dipanggil subgraf. Kenapa kita panggil dia subgraf? Saya copy, saya tiru saja. Dan kalau dia ada nombor, kena tulis nombor lah. Kalau dia ada anak panah, kena tulis anak panah. V1, V2, V5 tu saya tulis sama macam graf. Baru kamu panggil dia subgraf. Okey. Kalau saya salin tapi tidak sama, contohnya saya salin dan laluan terpendek tadi kan. Laluan terpendek tadi, saya copy. 400 meter V1 kan, V5, anak panah. Tapi dekat V2 dengan V5 ni saya tersilap, saya tulis 500. Tapi gambar graf 550. Saya tersilap tulis 500. Jadi kalau salah atau tidak sama, jadi kita tak boleh panggil dia sebagai subgraf. Sebab apa? Tak sama. Faham? Tak sama. Dia mesti sama. Kalau subgraf ni, mesti salin, copy sama. Okey. Ataupun saya salin tapi saya tersilap dekat sini. V1, V2, V5. Tapi saya tulis sini V2, V1, V5. Tersilap tulis. Dekat sini tulis sama dah. 400, 550, anak panah. Tapi saya tersilap tulis dekat sini. V1, V2 ni. Jadi, kita tak boleh panggil dia sebagai subgraf. Kenapa? Sebab tak sama. Okey? Senang je. Simple. Okey. Sekarang tengok buku kerja kamu. Soalan nombor 8. Buku kerja. Soalan nombor 8. Buku surat 68. Yang color kelabu ni contoh. Okey. Contoh. Saya terangkan dulu contoh. Dia tanya, tentukan sama ada graf berikut subgraf atau sebaliknya. Lepas tu bagikan justifikasi jawapan anda. Ingat, subgraf mesti sama. So, nombor 1, kamu tengok dengan grafnya. Ini graf asal. Yang nombor 1 ni, dia lukis balik. Sama ke tidak? A, B, B, D, D. Dekat tepi tu ada E4, dekat atas ada E1. Semua sama, baru kita boleh cakap dia adalah subgraf. Yes, ya. Okay. Kerana pasangan bucu untuk tepi dan tepi adalah sama. Maksudnya semua samalah. Ayat dia pasangan bucu. Pasangan bucu tu AB adalah sama. Kita tengok yang kedua pula. Sama ke tidak? Dia ambil sebahagian saja. Maksudnya dia ambil yang ni je. Dia ambil yang ni. Sebahagian. Okay. Tapi sama ke tak dia tiru tu? ABB. Okay. Dekat tepi dia ada E1. Dekat tepi ni ada E5. Semua sama. Baru kita cakap yes. Dia adalah subgraf kerana pasangan bucu untuk tepi E1 dan E5 adalah sama. Maksudnya AB dengan BD adalah sama.
Okey. Nombor 3, dia ambil sebahagian tapi tidak sama. Dia ambil sebahagian ini. A, B dengan C. Yang tegak ni ya, dia salin. Dia salin kat sini. A, B, C. Tapi tidak sama pada huruf B ni. Tak sama. Salah tulis. Dekat E pula. E5 betul. E4 ni. E5 dan E4 pun salah. Tidak sama dengan graf asal. Okey? Kalau tak sama, cakap dia sebagai tidaklah. Dia bukan subgraf. Kerana sisi yang menghubungkan buku A dan B bukan E5. Okey? Ni, kat sini bukan E5, sepatutnya E4. Dekat sini bukan E4, sepatutnya E3. Kat sini bukan B, sepatutnya B. So, banyak yang tak sama. So, kita cakap dia bukan. Okey? Senang je. Subgraf ni kopi je. So, soalan yang diberi dalam buku kamu ada satu je soalan. Tapi dia salin. Dia kopi 3 kali. Okey, ni soalan. Ni soalan. Ni graf ha. Ini dia kopi. Yang pertama. So, dia salin ni sama ke tidak? Kamu tengok buku kerja kamu ha. Sama ke tidak? Yang dia salin tu. Tulis jawapan kamu dekat chat. Sama tak dia salin? Dia ambil kawasan ini. Dia ambil kawasan ini. 1, 2, 3. Dia ambil sebahagian saja. Dia ambil sebahagian je kan? Okay, sekarang kamu check lah. Yang dia ambil saya highlight kuning ni. Sama tak ni? Sama tak? Ni sama tak? Ni sama ke tidak? Ni sama ke tidak? Macam mana nak check sama ke tidak? Tengok label dia. Masya cakap sama. Tengok label dia. Sama tak? P. P ada P kan? Q ada Q. Ada tak Q? Ada tak Q? Ni. Ni salah kan? Tak sama kan? Lepas tu dekat sini ada R tapi dia tulis Q kat sini. So, tidak sama lah. E1 dekat sini, sepatutnya E1, dia tulis E5. Yang ni betul, ini betul, ini betul. Tapi yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Maksudnya tidak sama. Kalau tidak sama, jawapan kamu apa? Masya, so tukar balik jawapan kamu. Ini adalah bukan subgraf. Bukan subgraf. Kerana, tulis dekat buku kamu ha? Kerana apa? Kerana sisi ayat dia sisi yang menghubungkan buku P dan Q bukan E5. Sepatutnya E1 tapi dia tulis E5. Lepas tu apa lagi yang salah? Itulah yang salah kan? Saya salah tengok. Yang ni tak salah, yang ni tak salah. Yang ni E1, saya tak nampak. Yang ni tak salah. Yang ni betul. E1. E2, E3. Yang salahnya apa yang salah? R dengan Q. R dengan Q. Okey, so R dengan Q jawapan kita bukan subgraf kerana
bukan subgraph kerana sisi I1 menghubungkan PQ, bukannya PR. Okey? R ni kan salah kan? R ni salah, sepatutnya Q. Dalam gambar ni, dalam soalan PQ, tapi dia tulis PR. Jadi kamu tulis I1 ni sepatutnya menghubungkan PQ, bukan PR. Okey. Tengok yang kedua. Yang kedua dia salin yang ni, sebahagian saja. Yang ni. Okey? Gambar yang kedua. Sama ke tidak? Kamu cek. Jawapan? Yes ke no? Tulis dekat ni. Tulis dekat chat. Sama ke tak yang dia case yang kedua? Sama? Okey, Remat cakap sama. Yang lain? Sama? P sambung R, I dekat situ I3, dekat sini pun I4. So sama. So ayat kamu apa? Ya. Ya adalah subgraph kerana pasangan lucu untuk I3 dan I4 adalah sama. Maksudnya PR tu betul lah tempat dia kat situ PR. Okay? Tapi ayat dia buat lain sikit kerana pasangan bucu, pasangan tu PR lah untuk I3 dan I4 adalah sama dengan yang asal. Okay? Tengok yang last sekali, yang terakhir. Yang terakhir, dia ambil sebahagian saja. Bahagian mana? Yang ni. Dia ambil sebahagian saja. Adakah sama? Kamu cek. Sama ke tak? Dia ambil sebahagian saja. Adakah sama? Dia copy. Sama tak? Jawapan tulis kat chat. Tidak. Apa yang tak sama, Kevin? Apa yang tidak sama? Tak sama. Betul tak sama. Tapi kat mana tak sama? Dekat PQ sama. PR sama. I1 dekat sini I1 betul. Dekat yang ni tak sama kan? I2 ni salah. Patutnya dia I3. Okey. I1 betul kan? I1 betul, Kevin. I1 betul. I2 yang salah. Patutnya I3. Okey.
Jawapan kamu bukan subgraf kerana apa tadi ayat dia? Sisi yang menghubungkan sisi bukan subgraf kerana sisi yang menghubungkan PR adalah bukan E2. Sepatutnya E3. Itu ayat dia. Okay. So yang kamu sedang buat ni namanya adalah subgraf. Okay. Subgraf kita mesti ambil sama. Mesti sama. Okay. E kecil ni sisi. Yang ni kita panggil dia sisi. Yang ni panggil dia bucu. Okay. Kalau tak sama, dia bukan subgraf. Kalau sama, baru kita panggil dia sebagai subgraf. Okay. Jelas tak setakat itu angkat tangan? Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh jawab? Boleh faham? Kalau okey, raise your hand. Okey. So, setakat itu saja dulu kelas kamu. Setakat ini saja dulu. Habis 11.10 kan? Okey. So, apa kamu kena buat? Sekejap ah. Okey.